Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang kurniaan yang Allah berikan. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sambung pembacaan hadis daripada kitab Imam Tirmizi, daripada kitab Jami' ataupun Sunan beliau. Sebelum daripada itu, marilah kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah tiba pada muka surat 409 daripada bacaan kitab hadis Imam Tirmizi, bab yang ke-35. Kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-35, bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ijabil qada, wajib untuk mengqadakan alaihi, puasa-puasa sunat. Maka puasa sunat wajib untuk qadakan. Alaihi, hi itu merujuk kepada saumut tatawwu', puasa qada, puasa qada, puasa sunat. Maka dalam bab ini Imam Tirmizi membawakan dalil berkenaan bahawa sunat, puasa sunat perlu diqada. Namun ini adalah pandangan Imam Malik sahaja, berbeza daripada pandangan para ulama yang lain yang pada waktu itu menyebut puasa sunat tidak ada qada. Riwayat 726, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Katsir bin Hisham qala hadatsana Ja'far bin Burqana an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu ana wa Hafsah, adalah aku dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma shaimataini, dalam kurungan letakkan naflan. Maksudnya kata Ummul Mukminin Aisyah dan juga Hafsah, kami pada suatu hari berpuasa, dalam kurungan berpuasa nafil, berpuasa sunat. Fa urida lana ta'amun, maka telah dihantarkan untuk kami makanan, ishtahainahu, yang mana kami sangat teringinkan makanan tersebut. Datang makanan yang sangat diingini, yang dah pendam lama. Fa'akalna minhu, maka kami telah makan daripada makanan tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang. Fabadaratni, maka telah mendahului aku, ilaihi, untuk bertemu Nabi, Hafsah radhiyallahu anha. Wa kanat ibnata abiha, dan adalah Hafsah adalah anak perempuan seperti ayahnya. Umar bin Khattab pun begitu, seorang yang tegar, seorang yang cergas, seorang yang laju. Maka Hafsah pun sama seperti ayahnya. Faqalat, maka berkata Hafsah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, inna kunna shaimataini, adalah kami sesungguhnya pada awalnya dua orang yang sedang berpuasa. Fa urida lana ta'amun, maka telah dihidangkan untuk kami makanan, ishtahainahu, yang kami sangat inginkannya. Fa akalna minhu, maka kami telah makan daripada makanan tersebut. Qala, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqdiya yauman makanahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gantilah, qada'lah kamu berdua pada hari yang lain, makanahu, di tempat puasa tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk qada'. Maka kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh untuk qada'? Maka nanti daripada sini menjadi dalil untuk Imam Malik dan juga untuk sebahagian para ulama yang lain, yang mana pada waktu itu mereka menyebut bahawa perlu untuk qada'.
Tapi majoriti para ulama fiqh mengatakan tak perlu qada, kerana riwayat-riwayat yang mengatakan tidak perlu qada lebih banyak dan pada waktu itu sanadnya lebih kuat. Berkata Imam Tirmizi, warawa Salih bin Abi al-Akhdar wa Muhammad bin Abi Hafsah hadal hadis an az-Zuhri an Urwah an Aisyah misla hadha. Maka Salih bin Abi al-Akhdar meriwayatkan riwayat yang lebih kurang sama daripada Zuhri. Dalam riwayat ini yang meriwayatkannya adalah Ja'far bin Burqan. Kemudian kata Imam Tirmizi, warawa Malik bin Anas wa Ma'mar wa Ubaidullah bin Umar wa Ziyad bin Sa'ad wa ghairu wahid. Dan ada lagi beberapa orang seperti Malik bin Anas, Ma'mar, Ubaidullah bin Umar dan juga Ziyad bin Sa'ad, serta selain daripada 4 orang ini daripada kalangan para hufaz hadis yang meriwayatkan daripada Zuhri, daripada Aisyah secara mursal. Walam yadhkuru, dan mereka menyebutkan pada periwayatan mereka, dan mereka tidak menyebutkan pada periwayatan mereka daripada Urwah. Wa hadza asah, maka kata Imam Tirmizi, riwayat hadis yang secara mursal itu sebenarnya lebih sahih berbanding daripada periwayatan secara marfu', secara terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah hadis ini pada waktu itu sanadnya terputus kerana tidak ada Urwah di antara Zuhri dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab itu dibawakan riwayat yang lain yang menyokong bahawa Zuhri tentang Urwah tidak ada di antara Zuhri dan Aisyah. Maka disebut di sini li'annahu, kata Imam Tirmizi, kerana sesungguhnya telah diriwayatkan daripada perawi yang lain yang bernama Ibnu Jurayj. Maka Ibnu Jurayj telah bertanya kepada Zuhri, fakultu, maka kata Ibnu Jurayj, aku telah bertanya, ahaddatsaka, adakah telah meriwayatkan kepada kamu Urwah daripada Aisyah sesuatu hadis? Maka berkatalah Zuhri, lam asma' min Urwah fi hadza syai'a, aku tidak mendengar sesuatu riwayat pun daripada Urwah berkenaan tentang ini. Walakin, akan tetapi, aku telah mendengar sewaktu pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada beberapa orang, dan mereka meriwayatkan daripada sebahagian yang lain bahawa Aisyah radhiyallahu taala anha telah bertanya tentang hadis ini. Maka sanadnya pada waktu itu ada muttarab. Ada yang mengatakan daripada Zuhri daripada Urwah, ada yang mengatakan Zuhri terus Aisyah, dan ada juga yang mengatakan daripada Zuhri daripada orang lain, daripada orang yang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka sanadnya pada waktu itu tidaklah begitu jelas. Kata Imam Tirmizi, wa bi ilahi qala hadatsana bi hadza Ali ibn Isa ibn Yazid al-Baghdadi wa qala hadatsana Ruh ibn Ubadah an Jurayj fa dzakara al-hadis. Wa qad dhahaba, dan telah mengambil sebahagian daripada para ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka kepada hadis ini. Fara'au, maka mereka berpandangan alaihi al-qada, perlu untuk seseorang itu mengqada puasa sunat, walaupun puasa sunat, idza aftara, apabila mereka membuka puasa sebelum daripada tiba waktu. Apabila mereka batalkan puasa, maka puasa sunat pun perlu untuk qada, kata mereka. Kata Imam Tirmizi, dan itulah pandangan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-36, pada bab yang ke-36 menerangkan berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan puasa di antara Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban dan Ramadan. Maka disebut bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan wisali, menggabungkan puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Lalu adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sepanjang Sya'ban? Ada yang mengatakan Nabi berpuasa Sya'ban penuh. Ada yang mengatakan Nabi SAW berpuasa pada kebanyakan hari daripada bulan Sya'ban. Jom kita lihat riwayatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, lihat kepada Arafah, baris yang kedua daripada bawah. Hadithul babi yadullu ala siyamihi fi Sya'bana kullih. Kata Imam Tirmizi, hadis yang ada dalam tajuk, kata para ulama, hadis yang ada dalam tajuk menunjukkan yang Nabi pernah berpuasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya. Walakin, akan tetapi, pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tasrih, adanya penjelasan bahawa maksud keseluruhan adalah Nabi berpuasa pada kebanyakan hari daripada bulan Sya'ban.
Wa amma wajhu siyamihi, dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak pada bulan Syaban? Pandangan yang pertama, fahuwa qada'u ummahatil mu'minin ma fatahunna minas siyam li'udhri tamsi aw ghairi. Maka daripada sini menunjukkan Nabi berpuasa pada bulan Syaban kerana nak meraihkan para ummahatul mukminin yang berpuasa ganti Ramadan yang mereka tak buat kerana haid, uzur dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun teman mereka untuk puasa. Kemudian boleh lihat kepada Sahara pula. Sahara pada baris yang keempat. Maka illa Sya'bana wa Ramadan. Maka nanti apa kata para ulama, al-zahir, zahir sesungguhnya sebab kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Jumpa tak Sahara baris yang keempat? Okey, maka gariskan situ. Yang pertama, min ajli fardihi bi qurbi Ramadan. Kerana Sya'ban dah dekat dengan Ramadan, maka pada waktu itu banyak kelebihannya. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa tahsili safa'il waqti wa tanwiril qalbil mutahayyi bi shaumi Ramadan. Berpuasa banyak pada bulan Ramadan nak membersihkan dalaman, pada waktu itu nak membersihkan diri dan melakukan persiapan untuk puasa Ramadan. Dan kemudian banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Maka Nabi berpuasa pada sepanjang Ramadan, ada riwayat begitu. Pada kebanyakan hari daripada Ramadan pun ada riwayat begitu. Riwayat 727. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Bundarun qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abil Ja'di an Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa syahraini, selama 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Nabi tak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Maka ini adalah menyokong kepada tajuk yang kita baca tadi. Kata Imam Tirmizi pada muka surat 410, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ummu Salamah adalah hadis yang hasan. Riwayat 728. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini juga daripada Abu Salamah daripada Aisyah. Lalu tadi daripada Abu Salamah daripada Ummu Salamah, maka ada juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha qalat, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahrin, pada mana bulan, aktsara siyaman, banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, minhu, daripada bulan tersebut, seperti pada bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ramadan tu memang Nabi puasa sebab dah memang puasa wajib, puasa fardu. Tapi selain Ramadan, tak ada bulan yang Nabi banyak berpuasa seperti mana bulan Sya'ban. Kata Aisyah, kana yasumuhu, kadangkala Nabi berpuasa kecuali sangat sedikit yang Nabi tak berpuasa. Bal kana yasumuhu kulluh, bahkan kadangkala Nabi pernah berpuasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya. Wabihi ilaihi qala hadatsana bidzalika Hannadun qala hadatsana Abdatu an Muhammad bin Amr qala hadatsana Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka dalam sanad yang lain, maka dalam sanad ini dibawakan sanad panjang berkenaan tentang hadis tadi. Warawa, dan telah meriwayatkan Salim Abu Nadar, dan lebih daripada seorang hadis ini daripada Abu Salamah daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat yang sama seperti Muhammad bin Amr. Waruya, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau berkata berkenaan hadis ini, wa huwa jaizun fi kalamil Arab, dan menjadi kebiasaan dalam ucapan orang Arab, idza sama, apabila seseorang itu berpuasa, aktsara syahra, pada kebanyakan hari daripada bulan tersebut, maka dikatakan sama syahra kullah, dan telah berpuasa sepanjang bulan. Maka Abdullah bin Mubarak sebenarnya nak terangkan bahawa tak ada beza pun riwayat yang mengatakan Nabi berpuasa sepanjang bulan, dan tak ada beza pun dengan riwayat yang Nabi berpuasa kebanyakan hari daripada bulan Sya'ban, kerana kedua-duanya tak ada percanggahan. Kerana orang Arab bila sebut sepanjang bulan, itu juga boleh bermaksud kebanyakan hari daripada bulan tersebut. Jelas ke jelas? Okey.
Maka itu pandangan Abdullah bin Mubarak. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, wa huwa jaizun fi kalamil Arab, menjadi kebiasaan dalam percakapan orang Arab apabila berpuasa kebanyakan hari daripada bulan, maka dikatakan shama syahr kullah, berpuasa sepanjang bulan. Wa yuqal, dan dikatakan qama fulanun lailatahu ajma', orang tersebut telah beribadah sepanjang malam. Takkanlah sepanjang malam dia beribadah. Kenapa? Wala'allahu ta'asya, dia mesti ambil masa untuk makan. Washtaghala bi ba'di amrih, sibuk dengan beberapa urusan yang lain. Ka'anna ibnal Mubarak, seolah-olah Abdullah bin Mubarak qad ra'a, berpandangan, kilal haditsaini muttafiqain, kedua-dua hadis tidak bercanggah tetapi saling berkaitan. Yaqulu, maka beliau berkata, sesungguhnya makna hadis ini bahawa Nabi SAW berpuasa pada kebanyakan hari daripada bulan Syaban. Lihat kepada Sahara. Okey. Maka apa yang Imam Abdullah bin Mubarak gabungkan, ai riwayah, iaitu riwayat akthar asy-syahr, kebanyakan hari daripada bulan Syaban, dan juga riwayat yang mana Nabi berpuasa keseluruhan bulan Syaban. Maka kedua-dua riwayat tersebut digabungkan seperti yang kita baca tadi. Maka maksud daripada hadis ini, maksudnya Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Nabi banyak berpuasa. Bab yang ke-37, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyatis saumi, makruh untuk berpuasa fin nisfil baqi, pada separuh yang berbaki daripada bulan Syaban. Maksudnya 16 hari bulan ke atas makruh untuk berpuasa daripada bulan Syaban. Lihali Ramadan, berpuasa kerana menganggap itu sebahagian daripada Ramadan. Apakah maksud lihali? Maksud daripada lihali, lihat kepada Sahara, baris yang pertama. Lihali bermaksud maka berpuasa pada 16 Syaban ke atas li ta'zimi Ramadan, kerana nak memuliakan Ramadan, dan pada waktu itu menganggap ianya perlu dan penting, maka tak boleh. Bila dah masuk je 16 Syaban dah tak boleh puasa. Dalam mazhab Syafi'i dah tak boleh puasa, kecuali lah orang yang berpuasa berterusan ataupun orang yang berpuasa pada hari yang memang dah menjadi kebiasaan dia untuk berpuasa, seperti Isnin dan Khamis dan lain-lain. Maka riwayat yang ke-729, wa bihi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya, apabila berbaki, nisfu, separuh, setengah, min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban, boleh letakkan dalam kurungan 16 hari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka sabda Nabi, janganlah berpuasa. Dilarang untuk berpuasa. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini dengan perkataan yang sama yang digunakan. Wa makna, dan kata Imam Tirmizi, maksud daripada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu, ay yakuna ar-rajul, bahawa seseorang itu perlulah muftira, berada dalam ay yakuna ar-rajul muftira, bahawa seseorang itu sepanjang Syaban, daripada awal Syaban dia bukan dalam keadaan berpuasa, muftira. Namun fa iza baqiya, apabila telah berbaki syai'un min Sya'ban, pada penghujung-penghujung Sya'ban, akhadha, dia mula berpuasa lihali syahri Ramadan, dengan menganggap itu adalah untuk memuliakan Ramadan. Maka itu tak boleh. Tak boleh berpuasa pada bulan Sya'ban dengan bertujuan untuk memuliakan Ramadan ataupun kerana Ramadan. Tak boleh. Sebab Ramadan, bila nampak anak bulan, barulah puasa untuk Ramadan. Maka Syaban pada waktu itu, terutamanya 16 hari bulan Syaban ke atas, para ulama pada waktu itu tidak galakkan untuk berpuasa. Dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yushbihu qaulah, riwayat yang lebih kurang sama, dan wa hadza haitsu qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddamu, maka wa hadza haitsu qala Nabi, sekejap. Okey. Wa qad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yushbihu qawlahu wa hadha. Yang mana tanda tu tak sepatutnya ada kat tengah tu, tanda berhenti. Dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menyamai ucapan baginda dan ini. Maksudnya jangan puasa sebelum daripada datangnya Ramadan pada bulan Syawal, hujung daripada bulan Syaban, hujung-hujung Syaban tu jangan puasa.
Maka apakah riwayat yang lebih kurang sama dengan ini? Sabda Nabi SAW pada hadis tersebut, la taqaddamu, janganlah kamu mendahului syahr Ramadan, bulan Ramadan, bisyamin, dengan sebarang puasa, illa kecuali an yuwafiqa dzalika sauman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersamaan zalika sauman, puasa tersebut, kana yasumuhu, dengan puasa yang biasa salah seorang daripada kamu berpuasa. Maksudnya tak boleh dah berpuasa pada 16 hari bulan Syaban ke atas, kecuali ada beberapa pengecualian. Antaranya adalah orang yang dah memang berpuasa pada hari tersebut. Contohnya dia memang berpuasa Isnin dan Khamis, maka tak mengapa dia berpuasa 16 Syaban ke atas. Ataupun orang tersebut memang dia berpuasa berterusan setiap hari tanpa miss, maka dia tak mengapa pada waktu itu nak berpuasa sambung sepanjang bulan daripada pengakhiran Syaban. Itu tak mengapa. Tapi kalaulah sebelumnya tak pernah puasa, tiba-tiba nak puasa, maka itu tidak boleh. Waqad dalla, dan sungguh telah menunjukkan pada hadis ini bahawasanya makruh tersebut adalah bagi orang yang sengaja berpuasa lihali Ramadan, semata-mata kerana nak memulia dan mentakzimkan Ramadan. Maka itu tak boleh. Nak puasa Ramadan, tunggu anak bulan Ramadan keluar terlebih dahulu. Bab yang ke-38, kata Imam Tirmizi, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ataupun malam pertengahan Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban ini dikenali juga dengan nama, lihat kepada Arafah, baris yang kedua, 4, 5, dikenali juga sebagai Lailatul Bara'ah. Dikenali sebagai Lailatul Bara'ah, malam nisfu Sya'ban. Riwayat 730. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Hajjaj bin Artah an Yahya bin Abi Katsir an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, faqattu, aku telah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Fa kharajtu, maka aku pun pada waktu itu keluar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa bil Baqi', maka tiba-tiba Nabi berada di perkuburan Baqi' pada waktu tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akunti takhafina an yahifallahu alayka wa rasuluh, akunti, adakah kamu takhafina, takut, an yahifallahu alayka, bahawa Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada kamu ataupun menindas kamu, adakah kamu takut, sebab itu kamu tercari-cari. Maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha, maksudnya an yahifa, maksudnya menganiaya, menzalimi, menganiaya dan menzalimi. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebab Aisyah cari Nabi. Sebab bila bangun daripada tidur, maka pada waktu itu dia tengok Nabi dah tak ada. Maka dia risau Nabi SAW pergi ke rumah Ummahatul Mukminin yang lain. Dia risau Nabi pergi ke rumah isteri baginda yang lain. Maka dia pun cari-cari. Sebab itu Nabi berkata, adakah kamu takut bahawa Allah dan Rasul akan menganiaya kamu, menzalimi kamu? Maka Aisyah menjawab, wahai utusan Allah, zanantu, aku menyangka, annaka, bahawa sesungguhnya dikau, ataita, telah pergi, ba'da nisa'ika, pada isteri engkau yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada malam pada malam pertengahan Sya'ban ke langit dunia, maka fayaghfiru, maka Allah akan mengampunkan li aktsara, jumlah yang lebih banyak, min adadi, daripada bilangan, sya'ri ghanami kalbin, daripada bilangan bulu-bulu kambing milik Banu Kalb, kabilah Kalb. Maka kenapa disebut sebagai kabilah Kalb punya kambing? Lihat kepada Arafah, maka pada baris yang ketiga daripada bawah, kerana kabilah Kalb terkenal dengan qabilatun min qabailil Arab zu ghanamin kathirah, yang terkenal mempunyai kambing yang paling banyak. Lalu kambing dia dah banyak, bukan sama bilangan dengan kambing, tapi sama bilangan dengan bulu kambing. Berapa banyak jumlah bulu kambing, maka begitulah jumlah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan ketika mana pada malam nisfu Sya'ban, sangat banyak. Maka ini kelebihan malam nisfu Sya'ban. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, daripada hadis Hajjaj, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, dha'afu hadzal hadis, hadis ini telah didhaifkan. Kenapa? Sebab dalam riwayat ini ada dua
kali terputus sanad, munqati', ada 2 kali terputus. Maka apakah yang terputusnya? Waqala, maka telah berkata para ulama, Yahya bin Abi Kathir tidak pernah mendengar hadis daripada Urwah. Maka itu dah 1 kali terputus sanad, bahawa Yahya bin Abi Kathir tak pernah mendengar riwayat daripada Urwah. Dan yang kedua, Hajjaj tidak pernah mendengar riwayat daripada Yahya bin Abi Kathir. Maka ada 2 tempat pada waktu itu ada kelompongan pada sanad, dan pada waktu itu terputus pada sanad. Maka pada waktu itu riwayat ini ada antara riwayat yang pada waktu itu tidaklah begitu kuat sanadnya. Kata Imam Tirmizi, perawi yang bernama Hajjaj lam yasma', tidak pernah mendengar daripada Yahya bin Abi Kathir. Maka ada 2 tempat pada waktu itu munqati', terputusnya sanad. Bab yang ke-39, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan berpuasa pada bulan Muharram. Apakah hukum berpuasa pada bulan Muharram? Riwayat 731. Sofa jelas ke? Okey. Wabihi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Humaid bin Abdul Rahman al-Himyari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalus siyam, puasa yang paling afdal, ba'da siyami syahri Ramadan, setelah daripada berpuasa pada bulan Ramadan, adalah berpuasa pada Syahrullahil Muharram, pada bulan Muharram. Maka ini adalah antara puasa yang paling afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan, hadis yang hasan. Riwayat 732. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ali bin Musir an Abdurrahman bin Ishaq an Nu'man bin Sa'id an Ali radhiyallahu anhu, daripada Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'alahu rajulun, seseorang telah bertanya kepada beliau. Faqala, maka orang tersebut bertanya, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan, pada bulan manakah yang engkau perintahkan aku untuk memperbanyakkan puasa setelah daripada bulan Ramadan? Apakah puasa yang kedua yang paling afdal? Maka berkatalah perawi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkatalah beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma sami'tum, aku tidak pernah mendengar seseorang pun yang bertama umpama soalan ini kecuali daripada seseorang yang aku pernah mendengar dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ana qa'idun indah, aku duduk di sisinya. Maka lelaki ini telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu syahrin, pada bulan manakah engkau memerintahkan aku untuk berpuasa setelah selesai daripada puasa Ramadan? Maka sabda Nabi, in kunta sa'iman ba'da syahri Ramadan, jika kamu berpuasa pada selepas daripada bulan Ramadan, fasumil Muharram, maka hendaklah berpuasa pada bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, sabda Nabi, kerana bulan Muharram adalah bulan Allah. Fihi yaumun, pada bulan Muharram adanya hari yang mana Allah menerima taubat daripada manusia. Wa yatubu, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat pada bulan ini daripada kelompok-kelompok yang lain juga. Allah banyak mengampunkan ketika mana pada bulan Muharram. Maka ini datang sebagai kelebihan bulan Muharram. Bab yang ke-40 berkenaan tentang hadis yang telah datang berkenaan berpuasa pada hari Jumaat. Panggil Kak Safi jap. Okey. Riwayat 733. Wa bi ilahi qala hadatsana Qasim bin Dinar qala hadatsana Ubaidullah bin Musa wa Talq bin Ghannam an Syaibana an Asim an Zirin an Abdullah radhiyallahu taala anhum, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa min ghurrah, daripada ghurrah setiap bulan selama 3 hari. Apakah yang dimaksudkan dengan ghurrah? Maka kata para ulama, lihat kepada qawata, pada baris yang pertama ada satu baris yang qawata. Maka apakah baris yang ada pada qawata? Yahtamilu an yurada bi ghurrati syahri awwalah wa an yurada al-ayyam al-ghar al-bid. Yang dimaksudkan dengan apa, yang dimaksudkan dengan perkataan daripada setiap ghurrah syahr. Apakah maksud ghurrah? Ghurrah maksudnya awal bulan, daripada awal bulan. Maka seolah-olah sabda Nabi SAW berpuasa min ghurrati kulli syahrin thalathah, daripada setiap awal bulan pada waktu itu sebanyak 3 hari. Wa qallama kana yaftiru yaumal jum'ah, dan adalah sikit Nabi SAW tidak berpuasa pada hari Jumaat. Kebanyakan waktu Nabi berpuasa pada hari Jumaat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah adalah hadis hasan gharib dan sungguh telah menyukai sebahagian daripada ahli ilmu untuk berpuasa pada hari Jumaat. Wa innama yukrahu, dan sesungguhnya makruh berpuasa pada hari Jumaat, la yasumu qablah, apabila seseorang itu tidak berpuasa sehari sebelumnya, wala ba'dah, atau sehari sesudahnya. Maka sebab itu makruh. Kalaulah digabungkan dengan puasa yang lain, tidak ada masalah untuk berpuasa pada hari Jumaat. Bahkan kalaulah puasa hari Jumaat sahaja pun pada waktu itu tidak ada masalah. Cuma para ulama tidak suka berpuasa pada hari Jumaat kerana pada waktu itu boleh melemahkan tubuh badan daripada berdoa dan melakukan amalan. Rawah Syu'bah, dan Syu'bah telah meriwayatkan daripada Asim hadis ini dan tidak menyebutkannya secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-41 berkenaan tentang persoalan, adakah boleh nak puasa pada hari Jumaat je? Tadi hari Jumaat yang bergabung dengan hari lain, maka jawapan dia boleh. Maka timbul persoalan, adakah boleh berpuasa pada hari Jumaat sahaja? Babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyati, makruh untuk berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Riwayat 734 makruh, tapi kalaulah berpuasa maka puasa tetap sah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu, janganlah berpuasa salah seorang daripada kamu pada hari Jumaat, illa kecuali ay yasuma, hendaklah dia berpuasa qablahu, sehari sebelumnya, au yasuma ba'dahu, ataupun berpuasa sehari selepasnya. Maka itu tak makruh. Gabungkan puasa Jumaat dengan hari yang lain. Kalaulah tidak, maka ianya adalah makruh. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah, Junadah al-Azdi, Juwairiyah, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu, yakrahun, mereka mengatakan makruh untuk mengkhususkan hari Jumaat dengan berpuasa tanpa berpuasa sehari sebelum ataupun selepasnya. Maka itu makruh. Nak berpuasa pada hari Jumaat sahaja makruh. Tapi kalaulah digabungkan dengan hari yang lain, tidak makruh. Dan inilah pandangan Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway rahimahumullahu ta'ala. Bab yang ke-42, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan berpuasa pada hari Sabtu. Maka kenapa tak dibenarkan, diharuskan berpuasa pada hari Sabtu? Kerana hari Sabtu adalah hari yang diagung-agungkan oleh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka mengagungkan pada waktu itu hari Sabtu. Riwayat yang ke-735. Wa bi ilaihi qala hadatsana Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Sufyan bin Habib an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abdullah bin Busr an ukhtihi, daripada saudara wanita Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu, janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, illa kecuali fi maftarida alaikum, puasa yang telah diwajibkan ke atas kamu. Maka puasa wajib pada hari Sabtu tak ada masalah. Fa illam yajid ahadukum, kalaulah salah seorang daripada kamu tidak ada apa-apa untuk dimakan pada hari Sabtu, illa kecuali liha inabatin, kulit anggur. Liha maksudnya kulit anggur. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Apakah maksud liha? Ay qishr, maksudnya kulit anggur. Hanya ada kulit anggur saja, ataupun pada waktu itu dahan ataupun ranting pokok. Falyadmaghu falyamdughu, maka hendaklah digigit, supaya jangan nampak berpuasa pada hari Sabtu sahaja. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, dan bermaksud daripada makruh di sini bahawa apabila seseorang itu mengkhususkan puasa hari Sabtu sahaja, dan pada waktu itu, kenapa? Kerana ianya adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Sebab itu makruh berpuasa pada hari Sabtu sahaja. Maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Lihat kepada Sahara.
Al-muradu yang dimaksudkan dengan larangan pada hadis ini adalah binahyi ifradi sabti bisawmi, adalah mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Tapi kalaulah berpuasa secara umum tanpa ada niat nak khusus ke tidak, maka pada waktu itu tidak ada masalah. Air apa? Air kopi. Sama tak ada. Okey. Dan ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, dan memang Islam mengajar kepada kita untuk melakukan kebanyakan amal yang berkaitan ibadah berbeza daripada orang-orang Yahudi. Bab yang ke-43, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan saumi, berpuasa yaumil itsnain, pada hari Isnin dan Khamis. Maka ini hadis-hadis yang menceritakan tentang berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah. Maka baris yang pertama Arafah. Lam takun adatu sallallahu alaihi wasallam fi shaumi mustamirah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berpuasa pada Isnin dan Khamis. Ada juga hari yang Nabi tak berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Kemudian baris yang bawah dia, wa amma wajhu shaumi yaumil itsnain, dan sebab kenapa Nabi menjaga berpuasa pada hari Isnin, maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang kuat, Nabi SAW bersabda, "Wulida yaumul Isnin," baginda telah lahir pada hari Isnin. Nabi SAW telah akan meninggalkan dunia pada hari Isnin. Nabi masuk ke Madinah melalui Quba pada hari Isnin. Dan pada hari Isnin dan Khamis turfa'ul a'malu ila Allah, amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan diangkat kepada Allah secara mingguan pada hari Isnin dan Khamis. Tapi setiap hari pun amalan diangkat. Sebab itu disebutkan di bawah itu, wa fil ahadithi ma yadullu ala raf'il a'mali kulli yawmin wa kulli yawmil itsnain wa kulli yawmil khamis. Bahkan pada setiap malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu bahagian-bahagian amalan diangkat. Maka amalan diangkat setiap hari pun berlaku. Amalan diangkat sebulan sekali pun berlaku. Amalan yang diangkat setahun sekali pada malam nisfu Sya'ban pun pada waktu itu berlaku. Maka diangkat amalan pada hari Isnin. Bab yang hadis yang ke-736. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Husain Amr ibn Ali al-Fallas qala hadatsana Abdullah ibn Dawud an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, tercari-cari, mencari-cari puasa pada hari Isnin dan Khamis. Nabi tercari-cari. Esok hari apa? Oh, belum Isnin lagi. Okey. Bila hari Isnin, berapa hari lagi? Itu maksudnya Nabi tercari-cari, ternanti-nanti, bahasa mudah dia. Nabi ternanti-nanti berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Hafsah, Abu Qatadah, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Riwayat 737. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Sufyan an Mansur an Khaysamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa minasyahri, daripada sebulan, as-sabta wal ahada wal isnain, hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Wa minasyahril akhar, dan pada bulan yang lain Nabi berpuasa Selasa, as-Thulatha wal Arbi'a wal Khamis, Selasa, Rabu dan Khamis. Maka apakah maksud daripada hadis yang ke-737 ini? Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Arada sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud ayyubayyina, untuk menerangkan sunnah berpuasa pada setiap hari dalam seminggu. Setiap hari boleh berpuasa dalam seminggu. Maka ada hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Sabtu, Ahad, Isnin, dan ada hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Selasa, Rabu, Khamis. Wa innama lam yasum, dan sesungguhnya kenapa Nabi tidak berpuasa pada hari Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana pada waktu itu kelebihan hadis Jumaat kita telah baca pada bab sebelum ini, yang mana Nabi pernah berpuasa pada hari Jumaat, iaitu pada riwayat yang ke-733. Maka sebenarnya mana-mana hari dalam seminggu boleh berpuasa, tidak ada masalah. Dan kenapa Nabi buat macam ni? Nabi buat macam tadi, Sabtu, Ahad, Isnin, kemudian Selasa, Rabu, Khamis. Maka disebutkan di situ juga kerana tak nak membebankan jika ada orang lain nak ikut cara
puasa Nabi SAW seperti ini. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan dan telah meriwayatkan Abdul Rahman bin Mahdi hadis ini daripada Sufyan dan tidak memarfu'kan hadis tersebut. Maksudnya riwayat tersebut adalah mauquf. Riwayat 734. Nabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal, dipersembahkan amalan-amalan pada hari Isnin dan Khamis. Fa uhibbu, maka aku menyukai bahawa amalanku dipersembahkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sebab itu Nabi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Riwayat berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah pada tajuk ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang ke-44, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan berpuasa pada hari Rabu dan Khamis. Pun boleh pada waktu itu puasa Rabu Khamis, Selasa Rabu Khamis, ataupun Sabtu Ahad Isnin, ataupun pada waktu Jumaat Sabtu Ahad. Sebenarnya boleh nak berpuasa pada mana-mana hari dalam seminggu. Maka riwayat yang ke-739, wa bi ilaihi qala sana Husain bin Muhammad al-Hariri wa Muhammad bin Madwih qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala hadatsana Harun bin Salman an Ubaidillah bin Muslim al-Qurashi an abihi radhiyallahu taala anhum, daripada Muslim radhiyallahu taala anhu. Okey, daripada Muslim Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya ataupun aku ditanya oleh Nabi SAW tentang puasa dahar. Maksudnya puasa sepanjang tahun. Ad-dahar, puasa sepanjang tahun. Faqala, maka sabda Nabi SAW, inna li ahlika alaika haqqa, sesungguhnya keluarga kamu pun ada hak. Kalaulah kamu nak puasa setiap hari, maka bagaimana isteri dan keluarga kamu? Summa qala, kemudian sabda Nabi, sum Ramadan, berpuasalah pada bulan Ramadan, walladhi yalihi, dan berpuasalah selepas daripada Ramadan, wa kulla arbi'a wa khamis, dan berpuasalah pada setiap hari Rabu dan Khamis. Fa idzan, kalaulah engkau berbuat begitu, maka anta qad sumta dahra, kamu seolah-olah telah berpuasa sepanjang tahun. Wa aftarta, dan dalam masa yang sama dapat juga ada hari yang tidak berpuasa. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Muslim Al-Qurashi adalah hadis yang gharib dan sungguh telah meriwayatkannya daripada Harun bin Salman daripada Muslim bin Ubaidillah daripada ayahnya. Bab majaa, bab pada hadis, jelas ke jelas? Bab pada hadis yang telah datang fi fadli, pada kelebihan saumi, berpuasa yaumi Arafah, pada hari Arafah. Apakah kelebihan berpuasa pada hari Arafah? Diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. 2 tahun punya dosa diampunkan. Maka hari Arafah tulis itu adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah dikenali sebagai hari Arafah. Riwayat yang ke-740. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه, daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, inni ahtasibu, sesungguhnya aku berharap kepada Allah, an yukaffira sanatal lati ba'daha, diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu, was sanatil lati qabla, diampunkan dosa-dosa setahun yang akan datang, was sanatil lati qablah, dan diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Maka timbul soalan, kaifa yakunu an yukaffar as-sanah allati ba'dah, macam mana pada waktu itu boleh dijanjikan pengampunan untuk dosa setahun yang akan datang dalam keadaan orang ini belum lagi melakukan sebarang dosa? Maka maksudnya, kata sebahagian para ulama, Allah akan memeliharanya daripada melakukan sebarang dosa. Ataupun yang kedua, au yu'tiyahu, ataupun Allah akan berikan kepadanya rahmat, pahala berdasarkan pada waktu itu, Allahumma salli alaihi kadar bilangan dosa-dosa setahun yang lalu. Maka pada waktu itu dosa-dosa setahun yang lalu diampunkan dosa, dan dosa apa yang dimaksudkan dengan akan datang pengampunan adalah Allah akan bagi pahala dan ganjaran. Ini juga ada pandangan menyebut begitu. Kata Imam Tirmizi,
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Qatadah adalah hadis yang hasan dan sungguh istahabba ahlul ilmi, telah menyukai sebahagian ahli ilmu berpuasa pada hari Arafah, illa kecuali orang yang berada di Arafah. Orang yang berada di Arafah maka tidak disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Sebab itu dibawakan tajuk yang ke-46, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan karahiyah makruh saumi yaumi Arafah, berpuasa 9 Zulhijjah hari Arafah, bi Arafah, dia di tempat Arafah untuk orang yang buat haji. Orang yang buat haji tak digalakkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Lihat kepada Syaikha, ulima min jami'il ahadis, diketahui daripada kebanyakan hadis-hadis bahawa berpuasa pada hari Arafah tidaklah ada sebarang keburukan. Namun yang dikatakan tidak boleh pada hari Arafah adalah pada waktu itu kerana ada sebab-sebab yang mendatang, seperti badan menjadi lemah disebabkan puasa dan kurangnya berusaha untuk melakukan doa. Sebab lapar, tak larat, maka pada waktu itu kurang pahala tersebut. Maka sebab itu pada baris yang kedua Syaikha, falau kana rajulun qawiyan, kalaulah ada seorang lelaki yang kuat, yang mana pada waktu itu tidak menjadi lemah daripada beribadah dan bersungguh-sungguh melakukan amalan, fala ba'sa ayyasuma, maka tak mengapa untuk berpuasa. Maka berpuasa pada hari Arafah, di Arafah untuk orang yang buat haji makruh bila? Apabila itu melemahkannya daripada beribadah dan juga doa. Kerana hari Arafah yang sangat-sangat dituntut adalah untuk memperbanyakkan doa. Nabi banyak berdoa pada hari Arafah. Riwayat yang ke-741, wa bihi qala sana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Ismail bin Ulayyah qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuka dan tidak berpuasa pada hari Arafah. Wa arsalat ilaihi Ummul Fadl bilabanin, dan telah menghantar isteri Nabi dan telah menghantar ibu kepada Abdullah bin Abbas untuk Nabi pada waktu itu susu, fasyaribah, maka Nabi telah minum daripada susu tersebut. Maka Nabi ketika mana buat haji, Nabi tak berpuasa. Tapi kalaulah ada orang yang nak berpuasa juga, maka pada waktu itu tidaklah haram dan pada waktu itu boleh. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Ummu Fadl radhiyallahu anhum, berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, hajjatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menunaikan haji bersama dengan Nabi, falam yasumhu, dan Nabi tidak pernah berpuasa pada hari Arafah. Wa ma'a Abi Bakar, aku telah melakukan haji dengan Abu Bakar, falam yasumhu, Nabi Abu Bakar pun tak pernah berpuasa pada hari Arafah. Wa ma'a Umar, dan aku telah berpuasa bersama melakukan haji dengan Umar, dan Umar pun tidak berpuasa pada hari Arafah. Dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, yastahibbun, mereka menggalakkan untuk berbuka di Arafah. Waktu buat haji berbuka, jangan berpuasa. Liyataqawwa, supaya boleh mendapat kekuatan seseorang itu untuk memperbanyakkan doa. Wa qad shama, namun telah berpuasa sebahagian daripada ahli ilmu pada hari Arafah sewaktu sedang berada di Arafah. Pada waktu itu mereka pun berpuasa. Maka tak salah untuk puasa. Bab yang ke-742, cuma tidak digalakkan untuk berpuasa. Wa bi ilay qala hadatsana Ahmad bin Mani'in wa Ali bin Hujrin qala hadatsana Sufyan bin Uyainah wa Ismail bin Ibrahim an ibni Abi Najih an abihi qala su'ila bin Umar radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab pernah ditanya berkenaan tentang berpuasa pada hari Arafah, maka berkata Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, hajjatu ma'an Nabi, aku pernah melakukan haji bersama dengan Nabi, maka Nabi tidak berpuasa sewaktu di Arafah. Dan aku telah melakukan haji bersama dengan Abu Bakar, Abu Bakar pun tidak berpuasa. Dan aku pernah melakukan haji bersama dengan Umar, maka Umar pun tidak berpuasa. Wa ma'a Uthman, dan bersama dengan Uthman, Uthman pun tidak berpuasa. Wa ana la asumuh, maka kata Abdullah bin Umar, aku sendiri aku tidak akan berpuasa. Wala amuru bihi, dan aku tidak akan menyuruh orang untuk berpuasa ketika mana pada hari Arafah. Maka Nabi SAW tak pernah puasa, Abu Bakar pun tak pernah puasa, Umar bin Khattab pun serta Uthman tak pernah berpuasa. Wa ana la asum, kata Abdullah bin Umar, aku sendiri tak berpuasa dan aku tidak akan menyuruh orang untuk berpuasa serta tidak melarang orang daripadanya. Maka seolah-olah Abdullah bin Umar punya pandangan dua-dua boleh.
Kalaulah benar-benar kuat dan mampu, boleh berpuasa pada ketika mana di Arafah sewaktu 9 Zulhijjah. Kalaulah tak larat, maka pada waktu itu berbuka. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan wa Abu Najih, sementara Abu Najih namanya adalah Yasar, dan sungguh telah mendengar daripada Abdullah bin Umar. Abu Najih telah mendengar hadis daripada Abdullah bin Umar, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini lebih daripada seorang daripada Ibnu Abi Najih, daripada ayahnya, daripada rajul seseorang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-47 berkenaan pada hadis yang telah datang berkenaan al-hathi, galakan untuk berpuasa pada Ashura 10 Muharram. Lihat kepada Arafah baris yang kedua, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Maratibu, kedudukan puasa pada hari Ashura. Maka wahasilus syariah, ringkasan berpuasa pada hari Ashura ada 3. Annal afdal, yang paling afdal adalah berpuasa pada hari Ashura dan sehari sebelum dia dan sehari selepasnya. Ini paling afdal. Puasa 3 hari. 9 hari Ashura, 10 dan juga 11. Yang kedua, summal adwan minhu. Yang kedua adalah berpuasa pada hari Ashura bersama dengan satu hari sebelumnya ataupun satu hari selepasnya. Itu nombor 2. Maksudnya 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Dan yang ketiga adalah berpuasa pada hari Ashura sahaja. Maka ini pun boleh. Cuma pada waktu itu Nabi tidak galakkan kerana menyamai dengan orang Yahudi yang berpuasa hanya pada hari Ashura sahaja. Lihat di riwayat 744. Wa bi ilai qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Aisyah bin Urwa an Abi Aisyah radhiyallahu anha qala, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah hari Ashura, hari yang mana kana Ashura yauman tasumu Quraisy, adalah hari Ashura hari yang di mana orang Quraisy pernah berpuasa sewaktu jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsumu, dan Nabi pun pernah berpuasa pada hari Ashura. Falamma qadimal Madinah, apabila Nabi telah tiba di Madinah, sawamahu, Nabi masih lagi berpuasa dan telah memerintahkan orang-orang semua untuk berpuasa pada 10 Muharram. Falamma fturida, maka apabila telah difardukan Ramadan, maka adalah Ramadan satu-satunya puasa fardu, wa turika, dan tidak lagi pada waktu itu dijadikan hari Ashura sebagai satu kefarduan untuk berpuasa. Maka sabda Nabi, faman syaa, barang siapa yang berkehendak, dia boleh berpuasa pada 10 Muharram, dan barang siapa yang pada waktu itu tidak, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Mana ni saya baca? Sepatutnya kita kat mana ni? Oh, saya tertinggal. Saya baca 744. Yang korang pun senyap je. Okey, 743 belum lagi kan? Okey, minta maaf. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad az-Zammani dengan tasydidul mim, daripada Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku berharap kepada Allah pengampunan dosa setahun sebelumnya. Lalu kalau hari Arafah, setahun sebelum dan setahun selepas. Kalau hari Ashura, setahun sebelum, pada waktu itu pengampunan. Sebab itu lihat kepada Sahara baris yang pertama, kata Imam Muhammad dalam kitab Muwatta, siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura adalah wajib sebelum datangnya kefarduan Ramadan. Kemudian mansuh ketika mana datangnya Ramadan, lalu ianya kekal menjadi sunat. Maka lihat kepada kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Saifi, Salamah bin Aqwa, Hind bin Asma dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, serta Rubai' binti Muawidh bin Afra, Abdurrahman bin Salamah al-Khuzai daripada pakciknya, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Maka banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan puasa pada hari Ashura. Ashura adalah 10 Muharram. Zakaru, mereka semua menukilkan daripada Nabi SAW annahu, bahawa sesungguhnya baginda hatta, menggalakkan ala siyami, untuk berpuasa yaumi Ashura pada 10 Muharram. Berkata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahui fi syai'in minar riwayat, pada satu pun riwayat yang mana Nabi bersabda siyamu yaumi Ashura, berpuasa pada hari Ashura, kafaratu sanah, pengampunan dosa setahun, kecuali daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Qatadah.
Wa bi hadis Abi Qatadah, dan dengan hadis Abu Qatadah lah Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq berpandangan. Bab yang ke-48, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ar-rukhsah, adanya kelonggaran fitarki untuk meninggalkan berpuasa pada 10 Muharram. Maka kalaulah ada orang yang tak puasa pada 10 Muharram, maka tak mengapa. Sebab ada riwayat yang pada waktu itu datang untuk menerangkan tidak mengapa kalaulah tidak berpuasa pada 10 Muharram. Cuma sayang sebab ianya adalah pahala dan ganjaran yang sangat besar. Riwayat 744. Wa bi ilaihi qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abi Aisyah radhiyallahu anha qala, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Kana Ashura, adalah hari Ashura 10 Muharram, yauman adalah satu hari, tasumuhu Quraisyun, yang Quraisy pernah berpuasa sewaktu jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuh, dan Nabi SAW pun kerap berpuasa pada 10 Muharram. Falamma qadimal Madinata, apabila Nabi tiba di Madinah, samahu, Nabi telah berpuasa pada 10 Muharram. Wa amaranna sabisiyamih, dan Nabi telah memerintahkan orang ramai untuk berpuasa. Maka ini pada awal ketika mana tiba di Madinah. Falamma iftarida Ramadan, bila Allah telah mengfardukan puasa Ramadan, kana Ramadan huwal faridah, maka Ramadanlah satu-satunya puasa wajib. Wa turika, dan ditinggalkan puasa hari Ashura, maksudnya puasa hari Ashura tidak wajib. Maka sabda Nabi, maka kata Aisyah, faman syaa, maka barang siapa yang berkehendak untuk berpuasa Ashura silakan. Wa man syaa, dan siapa berkehendak untuk meninggalkan puasa Ashura, maka dia boleh tinggalkan. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Qais bin Sa'ad, Jabir bin Samurah, Abdullah bin Umar, Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu ala hadis Aisyah, adalah pada hadis riwayat Aisyah, dan hadis Aisyah adalah hadis yang sahih. La yarawna, mereka berpandangan bahawa apa puasa hari Ashura tidaklah wajib, illa kecuali man ragiba, orang yang pada waktu itu bersemangat untuk berpuasa padanya, disebabkan telah disebutkan padanya kelebihan dan ganjaran. Maka kalaulah ada orang nak berpuasa pada hari Ashura, dialu-alukan, tapi puasa hari Ashura tidaklah fardu dan wajib. Maka bab yang ke-49 pula Imam Tirmizi membawakan tajuk babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang Ashura. Ayyu yauminhu, apakah itu hari Ashura? Sebab ada yang menukilkan Abdullah bin Abbas berpandangan hari Ashura adalah 9 Muharram. Adakah 9 ataupun 10? Sebenarnya Abdullah bin Abbas tidaklah kata 9. Cumanya Abdullah bin Abbas ketika mana orang tanya, Abdullah bin Abbas suruh berpuasa daripada 9 Muharram. Hari Ashura tu semua orang tahu 10 Muharram. Cuma hendaklah berpuasa bermula seawal daripada 9 Muharram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannad wa Abu Quraib qala hadatsana Waqi'un an Hajib bin Umar an al-Hakam bin al-A'raj qala intahaitu ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Hakam bin al-A'raj, aku telah sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan beliau sedang pada waktu itu mutawassid, mengikat ridaahu, mutawassidun ridaahu, beliau telah mengikatkan rida beliau, selindang beliau pada badan beliau, fi Zamzam, dan pada waktu itu beliau berada di Zamzam. Fakultu, maka aku telah berkata, akhbirni, maklumkanlah daku tentang puasa hari Ashura. Ayyu yaumin asumuh, bermula daripada hari apa yang patut aku puasa. Lalu dia tanya tentang puasa, dia tak tanya tentang apakah hari Ashura tersebut. Maka perawi ni tanya, nak puasa daripada hari mana ni Ashura ni? Maka sebab itu kata Abdullah bin Abbas, idza ra'aita hilalal Muharram, apabila kamu telah nampak anak bulan Muharram, fa'dud, maka kiralah, summa asbih, kemudian ketika mana kamu telah berpagi pada 9 Muharram, shaiman, maka beradalah dalam keadaan berpuasa. Qala, maka berkata perawi, aku telah berkata, adakah seperti ini Nabi SAW berpuasa? Maka kata Abdullah bin Abbas, ya. Maka bukanlah kata Abdullah bin Abbas Ashura tu 9 Muharram, tidak. Sebab semua orang tahu Ashura adalah 10 Muharram, tapi berpuasanya afdal daripada 9 Muharram, 10 dan 11. Riwayat 746.
Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Warith bin Yunus an Al-Hasan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berpuasa hari Ashura pada yaumul ashir 10 Muharram. Maka riwayat ni jelas pada waktu itu Abdullah bin Abbas punya riwayat juga bahawa 10 Muharram adalah Ashura, bukannya 9 Muharram. Jelas ke jelas? Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan sahih dan sungguh telah bercelagah dan juga berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang bilakah hari Ashura. Maka ada yang berkata hari Ashura 9, ada yang berkata 10, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas sesungguhnya beliau berkata, sumu berpuasalah at-tasi' pada 9 dan 10 daripada Muharram. Wa khalifu, dan berbezalah kamu daripada orang-orang Yahudi, mana orang Yahudi hanya berpuasa pada 10 Muharram sahaja. Dan dengan hadis inilah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway telah berpegang. Bab yang ke-50, bab majah fi siyamil ashar, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan berpuasa 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah. Cumanya disebut 10, tapi sebenarnya hanya 9. Sebab hari yang ke-10 tak boleh puasa, kerana itu adalah raya haji. Maka sebab itu disebutkan pada Sahara baris yang keempat. Apakah yang ada? Iaitu 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Jumpa tak? Wal muradu, yang dimaksudkan dengan 10 sebenarnya hanya 9 hari. Lianna sawma yaumil adha, kerana berpuasa pada hari raya haji hukumnya adalah haram. Wa innama utliqa lafzul ashar, dan disebut 10 hari bibinaan ala taghallub, kerana pada waktu itu ianya adalah bilangan yang paling banyak, tagliban sahaja. Tapi sebenarnya hanya 9 hari. Apakah kelebihan berpuasa pada 9 hari pertama Zulhijjah? Riwayat 748. Wa bi ilaihi qala sana Hannad dan qala sana Abu Muawiyah ta'ala an Masyan Ibrahim an al-Aswad Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka Aisyah kata, aku tak pernah nampak Nabi. Maka lihat kepada Arafah. Apakah maksudnya Aisyah tak pernah nampak? Maka dua baris daripada bawah Arafah. Inna hadza bayana ilmi Aisyah. Sebenarnya dekat sini nak menunjukkan yang Aisyah tak pernah nampak bahawa Nabi SAW berpuasa pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Mungkin kerana pada waktu itu bukan giliran Nabi SAW bermalam di rumah Aisyah. Wa illa, kalaulah tidak, maka pada waktu itu terlalu banyak riwayat yang menceritakan tentang kelebihan berpuasa pada 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Okey. Maka mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tahu. Maka riwayat yang ke-747, wa bi ilaihi qala sana Hannad dan qala sana Abu Muawiyah ta'ala al-Amash an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma ra'aitun nabi, aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama Zulhijjah. Berkata Imam Tirmizi, hakadha, beginilah telah meriwayatkan lebih daripada seorang, daripada Amash, daripada Ibrahim, daripada Aswad, daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum, dan telah meriwayatkan Ats-Tsauri dan lebih daripada seorang. Hadis ini daripada Mansur, daripada Ibrahim, sesungguhnya Nabi SAW lam yura, tidak pernah kelihatan berpuasa pada 10 hari pertama Zulhijjah. Warawa, dan telah meriwayatkan Abul Ahwas daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Walam yazkur, dan dalam riwayat tersebut tidak disebut perkataan Anil Aswad. Dan telah berbeza pendapat para ulama berkenaan perawi yang bernama Mansur di dalam periwayatan hadis, dan riwayat Al-A'mash adalah lebih sahih dan lebih pada waktu itu kuat berbanding daripada riwayat yang lain. Qala, berkata Allahumma salli ala Muhammad. Qala, berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar, minta maaf sebentar. Qala, telah berkata, aku telah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Aban berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata, A'mash adalah lebih hafiz, lebih kuat ya hafalannya berbanding daripada Ibrahim bin Mansur dalam periwayatan hadis. Bab yang ke-51, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan al-amali fi ayyamil usyur, beramal pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah, kelebihan yang banyak.
Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Muslim wa huwa ibnu Abi Imran al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin, tiada satu hari, al-amalus salih, melakukan amalan baik pada hari-hari tersebut, lebih disukai oleh Allah daripada hari 10 pertama Zulhijjah ini. Maka ini adalah amalan yang mana Allah terima, Allah lipat kali gandakan pahala. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah berjuang pada jalan Allah pun tidak boleh menyamai beramal pada 10 hari pertama Zulhijjah? Maka sabda Nabi SAW, wal jihadu, bahkan berjihad pada jalan Allah pun tidak boleh menyaingi pahala orang yang pada waktu itu melakukan amalan pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Illa, kecuali ada satu amalan yang lebih tinggi daripada ini, iaitu amalan seseorang yang keluar membawa diri dan harta dan kemudian dia tidak pulang balik daripada perjuangan tersebut kerana syahid. Ya, orang syahid punya pahala lebih besar daripada beramal pada 10 hari pertama Zulhijjah. Kata Imam Tirmizi, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Jabir radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan gharib sahih. Bab yang hadis yang ke-749. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Nafi al-Basri qala hadatsana Mas'ud ibn Wasil an-Nahas ibn Qahmin an Qatadah an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi SAW bersabda, tiada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beribadah padanya lebih daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha siyamathanah, berpuasa sehari daripada hari-hari Zulhijjah lebih dicintai ataupun menyamai pahala dengan puasa sunat sepanjang tahun. Wa qiyamu kulli lailah, dan berdiri malam daripada malam-malam 10 hari pertama Zulhijjah menyamai dengan pahala dan ganjaran berdiri pada malam Al-Qadar. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Abdullah bin Mas'ud bin Wasil bin Nahas. Dan aku telah bertanya Imam Bukhari berkenaan tentang hadis ini, maka Imam Bukhari tidak mengetahuinya selain daripada sanad ini sahaja. Waqala, dan berkata, qadaruya, sungguh telah meriwayatkan daripada Qatadah daripada Sa'id bin Musayyab daripada Nabi SAW secara mursal sesuatu yang seumpama ini, kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang ke-52, bab yang terakhir. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan berpuasa 6 hari daripada Syawal. Jelas ke jelas? Riwayat yang ke-750. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Sa'd bin Sa'id an Umar bin Thabit an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian disusuli puasa Ramadan tersebut dengan 6 hari daripada Syawal, fadzalika, maka itulah yang dikira sebagai siyamud dahar, berpuasa sepanjang tahun. Kenapa boleh jadi sepanjang tahun pula? Lihat kepada Arafah, baris yang keempat daripada bawah. Kenapa? Sebab kena ingat setiap amalan Allah gandakan berapa kali ganda? Setiap amalan berapa kali ganda Allah gandakan? Kebiasaannya 10. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Maka orang yang berpuasa sebulan Ramadan seolah-olah dia telah berpuasa selama berapa? Satu kali 10 berapa? 10 bulan. Orang yang berpuasa sebulan Ramadan seolah-olah dia telah berpuasa 10 bulan. Kemudian tinggal lagi 2 bulan. Maka 2 bulan ada berapa hari? Kebiasaannya 60 hari. Maka bila kita berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah kita telah berpuasa sepanjang tahun. Sebab itu sabda Nabi, orang yang berpuasa Ramadan dan kemudian disusuli dengan 6 hari daripada bulan Syawal, fadzalika siyamud dahar, itulah puasa sepanjang tahun. Dan di dalam bab ini ada riwayat daripada Jabir, Abu Hurairah, Thauban radhiyallahu anhu, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Ayyub adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad istahabba, dan telah menyukai sebahagian daripada para ulama berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal disebabkan hadis ini. Berkata Abdullah bin Mubarak, ianya adalah riwayat yang sangat baik. Misla, dan pada waktu itu seumpama orang yang berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Ini pun puasa sepanjang tahun. Lalu sebulan ada berapa hari? 30. Lalu kalaulah puasa 3 hari dapat pahala
30 hari. Maka sebab itu pentingnya puasa hari putih. Orang yang puasa hari putih seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ini kata Abdullah bin Mubarak. Sebab Allah gandakan pada waktu itu menjadi 10 kali ganda. Wa yurwa, dan diriwayatkan pada sebahagian hadis, wa yalhaqu hadha siyamu bi Ramadan, dan puasa ini akan bertemu dengan Ramadan. Dan telah memilih Abdullah bin Mubarak bahawa 10 hari daripada permulaan Ramadan, 6 hari tersebut hendaklah berpuasa pada awal bulan Syawal. Maksudnya puasa awal lebih baik. Habis dia hari pertama raya terus berpuasa, kata Abdullah bin Mubarak. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau berkata, insama, jika seseorang itu berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal mutafarriqan, secara berpecah-pecah, bukan berterusan, fahuwa jaiz, maka itu pun boleh. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh telah meriwayatkan Abdul Aziz bin Muhammad daripada Safwan bin Sulaim dan Sa'ad bin Sa'id hadis ini daripada Umar bin Thabit daripada Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi SAW lebih kurang seumpama ini. Warawa Syu'bah, dan Syu'bah telah meriwayatkan daripada Warqa bin Umar daripada Sa'ad bin Sa'id hadis ini. Dan Sa'ad bin Sa'id beliau adalah adik-beradik dengan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Dan sungguh takallama, telah membahaskan sebahagian ahli hadis berkenaan tentang perawi yang bernama Sa'ad bin Sa'id min qibali hifzih, disebabkan pada waktu itu ingatan dan juga hafazan beliau. Bab yang ke-35 berkenaan tentang berpuasa 3 hari daripada setiap bulan, antaranya adalah pada hari putih, yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.